Bekas DJ Lily Khalid kita, khabar dari Johor telah pun kita kongsikan. Sambil-sambil itu sempat juga kita berbual dengan pakar kita, bercakap tentang pemakanan, minuman, apa yang terbaik sebenarnya untuk penyakit yang sedia ada dan juga persediaan kita untuk bulan Ramadan. Ya, sudah pastinya bulan Ramadan nanti menuntut kita untuk menjaga pemakanan dan juga khususnya untuk melihat bagaimana aspek pemakanan itu dapat sama-sama kita jaga dan kita kawal. Kita terus saja bersama dengan Puan Siti Dini Syazwan Azlam yang juga merupakan pegawai pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan, apa khabar? Assalamualaikum. Okey, terima kasih bersama dengan kami. Kita sedia maklum tidak sampai 2 minggu untuk kita menjengah bulan Ramadan dan sudah pastinya kita sudah pun bersedia untuk persediaan kita mengamalkan diet yang seimbang ataupun untuk memastikan bulan Ramadan ini dapat kita lalui dengan jaya. Jadi untuk permulaan ini, apakah yang terbaik untuk kita lakukan untuk diet pemakanan kita sepanjang bulan Ramadan? Okey. Terima kasih pada hari ini Ismail ya. Okey, bercakap tentang pemakanan sihat lah, pemakanan sihat seimbang ni. Sebenarnya kita kena ingat 3 perkara lah. Okey, seimbang, sederhana dan pelbagai. Okey. So 3 konsep ni kita perlu ikutlah untuk capai pemakanan yang sihat tu lah. Okey, so saya cerita ringkaslah seimbang, sederhana, pelbagai ni apa dia. So seimbang ni bermaksud kita kena makan semua kumpulan makanan yang ada dalam piramid makanan Malaysia lah. Okey, tak boleh tinggal salah satu lah. Okey, itu seimbang. Sederhana pula adalah kita kena makan mengikut keperluan badan kita. So tak boleh lebih dan juga tak boleh kurang lah. Okey, dan yang ketiga pelbagai. So pelbagai ni kita kena makan pelbagai jenis makanan daripada kumpulan piramid makanan lah. Contoh macam dalam aras yang paling bawah kumpulan sayur-sayuran. Contoh kita suka makan lobak merah je. So kita makan lobak merah je hari-hari, tak boleh lah. So kita kena pelbagaikan. Mungkin hari ni lobak merah, esok bayam, lusa kangkung. So tak boleh satulah, kena pelbagai. Okey, jadi berbalik kepada yang tentang bulan Ramadan bulan Ramadan ni kita berpuasa kan, kita berpuasa siang hari. So untuk waktu untuk kita makan tu terhad pada waktu malam je lah kan. Jadi penting untuk kita amalkan pemakanan sihat ni supaya makanan yang kita makan tu boleh membekalkan semua nutrien yang badan kita perlukan supaya badan kita berada pada tahap kesihatan yang optimum. Barulah bila kita berpuasa kita kekal bertenaga, kita tak mudah letih, tak mudah lesu lah. So itu pentingnya pemakanan sihat lah. Okey, jadi konsepnya adalah bukan saja kita memilih makanan tu untuk mengenyangkan perut kita, mengisi agak-agak esok ni boleh tak sampai berapa jam sampai ke buka puasa seterusnya. Jadi kita perlu ada satu aturan jadual pemakanan yang tertentu untuk sahur dan juga berbuka. Betul. Okey, so sebenarnya sahur dan berbuka kita boleh, macam contohnya kita cerita tentang sahur dahulu. Okey, so sahur kita memang menggalakkan untuk sahur dan kita lewatkan sahur kan. Okey, so sahur kita setengah jam sebelum waktu imsak kita makan sahur. So apa yang kita nak makan semasa sahur tu kita kena tadilah seimbang, sederhana, pelbagai. Dan kalau nak mudah sebenarnya untuk kita makan, kita ada piramid makanan Malaysia dan kita juga ada pinggan sihat Malaysia. Suku-suku separuh. Jadi bila kita makan pinggan sihat ni sebenarnya terjemahan untuk kita senang ingatlah bila kita nak makan tu apa yang perlu ada dalam pinggan kita. Jadi samalah untuk sahur dan juga berbuka perlu ikut suku-suku separuh. Jangan salah portion. Jangan. Suku yang pertama adalah kumpulan karbohidrat lah, nasi ke mi ke. Suku yang kedua adalah protein dan juga separuh adalah sayur dan buah. So contoh untuk sahur kan, kita nak atur nak makan apa untuk sahur ni kan. Jadi kalau ada setengah orang dia kena makan nasi kan. Sahur mesti kena makan nasi. So makanlah nasi, cumanya kena ikutlah suku-suku separuh. Kalau disebutkan tadi kita mempunyai pelbagai jenis pilihan pemakanan, tetapi bergantung kepada seseorang itu. Ada yang mungkin lebih cenderung untuk menggantikan nasi mungkin dengan roti yang kaya dengan serat dan juga fiber. Ada yang cenderung untuk menggantikan dengan pasta dan sebagainya. Jadi apakah pilihan pemakanan itu boleh dipelbagaikan mengikut kategori pemakanan yang sama untuk jenis makanan tersebut? Ya, betul. Boleh. Kita perlu pelbagaikan lah. So kata kunci pelbagai tadi ya. Jadi macam nasi macam yang Ismail sebutkan, nasi, roti ataupun pasta di dalam kumpulan karbohidrat. Jadi kita perlu pelbagaikan. Kalau tak nak makan nasi, so gantikan dengan roti. Cumanya jangan makan roti kosong sajalah. So roti perlu ada kumpulan protein juga. So contohnya telur, kita buat sandwich. Jadi roti, telur dan kita ambil tomato
telur, salad ataupun timun sebagai sumber sayur-sayuran lah. So dah lengkap lah kiranya bila kita makan sandwich yang lengkap lah. So boleh jugalah. Okey, jadi itu antara saranan yang boleh lakukan lah untuk anda kekal sihat sepanjang hari dan yang paling penting bertenaga. Ya, betul. Dan yang keduanya ialah keperluan air. Setengah orang ni kalau boleh waktu buka dengan waktu bersahur tu dia akan minum semahunya sebab nak pastikan dia tak haus sepanjang hari. Jadi pengambilan air tu pula bagaimana sebaiknya? Okey. So sebaiknya kita saranan kita lah kita kena makan minum air 6 hingga 8 gelas sehari lah. Okey, so nak cukupkan 8 ni kita dah terhad malam je boleh minum kan. So kita bahagikan lah. So gelas yang pertama kita minum bila berbuka. Berbuka kan kita makan kurma, so kita minum 1 gelas air. Yang kedua selepas kita yang pertama berbuka. Yang kedua selepas kita akan solat maghrib dahulu sebab berbuka. So selepas kita solat maghrib kita minum yang kedua. Selepas kita solat maghrib kita akan makan menu utama kita, baru kita makan nasi lah. So kita minum satu lagi dan kemudian selepas kita solat isyak sebelum kita ke tarawih, dan in between tarawih tu kita boleh minum lah juga. Boleh bawa botol air ke masjid lah, atau kalau kita dah boleh pergi masjid lah. Okay, so kita boleh minum 2 lagi gelas dan sebelum masuk tidur lah. So kita kena bahagikan supaya sepanjang malam tu lah kita boleh minum. Konsisten. Konsisten. Ya Puan, bercakap berkenaan minuman juga ya. Saya pernah terbaca berkenaan tentang minuman berkafein ini lebih memudahkan dan mempercepatkan dehidrasi. Apakah ia benar? Dan bagaimana untuk kita merencana pengambilan minuman berkafein seperti ini? Okey, jadi minuman berkafein ni betul dia boleh membuatkan kita cepat buang air lah. Jadi kalau boleh elakkan untuk minum sewaktu sahur. Okey, untuk elakkan sebab bila kita minum minuman berkafein waktu sahur biasanya pagi tu kita akan dah buang air lah. Jadi by tengah hari kita dah cepat rasa haus lah. Okay, jadi kalau ada setengah orang dia memang kena minum kopi kan. Contoh macam kopi lah. Kena minum kopi dalam satu hari. So mungkin boleh ambil selepas berbuka lah. Kalau perlulah, kalau tak perlu. Tapi kena ingatlah kalau minuman berkafein ni biasanya ada sekali pengambilan gula. So gula tu kita kena hadkan lah. Ada setengah orang dia memang tak boleh hidup tanpa kopi kan. Dia macam wajib kalau tak rasa macam tak boleh. Kan? Betul. Okay. Jadi itu boleh tapi kalau boleh dihadkan sedikit dan kemudian kalau boleh jangan letak gula. Kalau boleh. Kalau boleh. Dan yang seterusnya adalah dari segi aspek pemakanan tambahan ataupun suplemen. Adakah pertamanya memadai kalau hanya mengambil itu saja untuk sahur dan keduanya sebagai tambahan apabila kita dah makan makanan utama kita untuk bersahur itu? Mana yang lebih baik sebenarnya? Okey, untuk suplemen suplemen ni sebenarnya dia hanya diperlukan oleh golongan-golongan tertentu sahaja. Contohnya ibu mengandung, ibu menyusukan, kanak-kanak yang kekurangan zat makanan ataupun individu yang ada penyakit kronik ataupun masalah kesihatan di mana keperluan nutrisi mereka tu berbeza berbanding dengan individu biasa. Jadi individu sebegini mereka perlukan suplemen tambahan lah. Tetapi bagi individu yang sihat yang boleh makan, tak ada masalah boleh makan, so tak perlu pengambilan suplemen. Cukup dengan kita mengamalkan pemakanan sihat tu. Okey. Maknanya khasiat daripada buah-buahan dan sayur-sayuran turut memberikan sumbangan kepada tubuh badan. Okey, berkenaan juga tentang makanan sunnah seperti madu dan juga kurma. Jadi bagaimana pengamalannya dan juga pengambilannya sepanjang bulan Ramadan ini, Puan? Okey, kalau bulan Ramadan ni selalunya kurma lah kan. Kurma lah yang famous. Okey. Jadi pengambilan kurma ni boleh digalakkan, dia sunnah. Cumanya kurma dia ada juga berbalik pada sederhana tadi. So kita kena makan ikut keperluan. Jadi satu sahaja untuk kurma adalah daripada 1 hingga 3 biji kurma lah, bergantung pada saiz. Kalau mungkin saiz dia kecil, kita boleh ambil hingga 3 biji lah. Kalau besar mungkin 1 atau 2 sahaja. Jadi kurma memang banyak khasiat dia. Dia ada vitamin, mineral, serat dan dia juga adalah gula ringkas fruktosa yang mana kenapa kita berbuka dengan kurma? Kerana dia akan memberi tenaga segera. Jadi sebab itu kita galakkan untuk berbuka dengan benda yang manis ataupun kurma lah. Jadi boleh makan, boleh ambil, cumanya perlu ikut saranan lah saja yang sesuai. Jadi kalau nak ambil berbuka 1 hingga 3 biji dan masa sahur pun boleh jugalah.
Baik, okey. Baik, memandangkan kita berada di tengah-tengah kita melalui satu situasi sepanjang 2 tahun ini COVID-19, mana ramai juga yang telah pun mengalami long COVID dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang mempunyai long COVID dan begitu juga dia mempunyai penyakit-penyakit yang lain, bagaimana aturan pemakanan sihat itu lebih dipastikan tepat dan betul pemilihannya untuk memastikan mereka dapat berpuasa sebaik yang mungkin? Okey, bergantung kepada keadaan pesakit itulah. Okey, kalau mereka kondisi mereka sekarang lah, so perlu rujuk pada profesional kesihatan yang mana yang merawat mereka lah. Jadi kena dapatkan nasihat dululah, boleh ke tak puasa. Kalau okey boleh berpuasa, tetap samalah kena amalkan pemakanan yang sihat lah. Pastikan ambil sahur, kalau boleh jangan skip sahur lah. Ambil sahur dan berbuka, segerakan berbuka, dan pemilihan makanan yang diambil tu perlu mengikut saranan lah. Jadi lebihkan juga buah-buahan dan sayur-sayuran, kerana buah-buahan sayur-sayuran ni dia membekalkan vitamin dan mineral lah. Jadi penting untuk cukuplah pengambilan sekurang-kurangnya 3 sahajan sayur dan 2 sahajan buah setiap hari. Puan, bercakap berkenaan itu juga, mereka yang bergantung kepada ubat-ubatan ataupun perlu untuk konsum ubat-ubatan setiap hari memerlukan satu adjustment ataupun perubahan kepada mungkin jadual pemakanan mereka dan juga jadual mengambil ubat. Jadi bagaimanakah antara jadual tempoh untuk mengambil ubat dan juga makan yang disarankan dalam aspek pemakanan ini? Okey, kalau pengambilan ubat, setiap ubat tu dia ada cara pengambilan yang tersendirilah. Ada yang sebelum makan, ada yang selepas makan, ada yang boleh makan perut kosong. Jadi yang itu kena bergantung kepada jenis ubat lah. So biasanya kebiasaannya cara pengambilan ubat di bulan Ramadan ni perlu dapatkan nasihat daripada pegawai farmasi lah. Jadi bagi pesakit yang perlu nak tahu dengan lebih lanjut untuk cara pengambilan ubat yang betul di bulan puasa, boleh bertanya pada pegawai farmasi di klinik berhampiran lah. Cuma makan tu seperti biasalah. Kalau boleh berpuasa, memang boleh berpuasa lah. Okey, yang paling penting seimbang, sederhana dan juga pelbagaikan. Itu antara tip yang paling penting untuk anda amalkan untuk memastikan anda mengamalkan pemakanan sihat sepanjang bulan Ramadan. Dan yang paling utama bagi mereka yang ada penyakit-penyakit yang tertentu, kena rujuk kepada pakar sama ada adakah anda boleh untuk berpuasa dan apa mungkin tanda-tanda dengan istilahnya false alarm yang anda boleh tahu kalau anda perlu berhenti untuk berpuasa disebabkan aspek kesihatan anda. Okey, terima kasih Puan Siti Dini kerana bersama dengan kami. InsyaAllah tips-tips yang dikongsikan tadi dan juga nasihat yang dikongsikan tadi boleh kita amalkan untuk kita menghadapi sepanjang bulan Ramadan dan juga untuk hari-hari yang seterusnya. Terima kasih. Kita nak ke Sabah untuk cerita Pagi Sabah. Sahabat Penyapa kita akan membawakan gambaran di sana. Apakah ceritanya untuk cerita Pagi Sabah? Ya, untuk suka memanah tradisional, jom kita terus bersama dengan pelapunnya Zaris Sofia Daud. Silakan.